Selamat datang ke podcast Bumi Langit seputar perbincangan di bumi dan di... sabarlah kejap. Aku dah lah tengah tak senonoh Lihat lu. Okay, aku rasa Irfan dah pandai untuk berlakon-berlakon ni. Tadi tak berlakon memang kaki aku buruk. Aku nampak dia berlakon. Ya. Kerana sepanjang 3 hari di sini, Irfan dah master beberapa siri lakonan vlog yang aku ajar. Tapi vlog ni bagi aku susah sebenarnya nak buat. Yes. Bukan benda yang senang lah. Betul. Especially bila kau first time buat. Ya. Lepas tu kau nak kena, dia bukan nak kena pecah, it's just that kau kena ada Spontaneity. Dia macam tak boleh scripted tau. Sebab kadang-kadang Spontan. kalau kau scripted, macam mana kau nak engage dengan orang yang kau tak pernah nak cakap, sekejap saya nak cakap ni. Dia jadi macam tak real lah. Ya. Betul. Sekejap, kita dah mula ke? Dah mula. Oh ya ke? Sebab tadi aku dah intro. Kau tak perasan, aku dah buat intro. So intro ada berapa kali tadi? Aku rasa 2 kali dah. 2 kali 2 kali. Okay. Tapi aku rasa Kai boleh cut yang part yang tak penting lah. Sekali lagi. Aku sebelum tu aku rasa dah 2 episod lah. 2 episod yang aku rasa muka kita barai. Aku memang okey. Memang muka macam ni. Sebab tu aku SC barai. SC Barai pula. Mention lah sikit SC Barai. Shout out. Tapi kenapa set kita macam lain hari ni Dia ada macam vibe hotel. Mana ada? Tak ada vibe hotel lah. Macam macam kantor baru. Macam kantor baru ada. Macam tak, yang ni. Kalau viewer boleh nampak tak? Ini batik Indonesia kot. Indonesia. Tak, kita ni acah-acah tak tahu ni, macam lah viewer kita tak tahu kita rakam kat mana kan. Kalau korang tengok episod 7, korang tahulah kita orang kat mana. 7, episod 6. Kita di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Hari ni lah sekarang. Jakarta Selatan ataupun Jakarta. kalau Jakarta. Orang di sini Jaksel. panggilnya Jaksel. Bukan Jak Selangor. Jaksel. Selatan. So inilah set kita. Dan korang jangan tanya di manakah John, sebab kita orang pun tak tahu dia kat mana. Kalau korang akan tengok vlog lepas ni, lepas je video ni keluar, akan ada satu vlog khas untuk siri jelajah kita ke Jakarta. Macam artis tu, jelajah CD jelajah. So yalah, kita ada buat vlog sikit lah untuk korang jugalah. Tapi sebenarnya ada macam-macam benda berlaku. Bukan sebab John tak ada. Kita tak nak menabur fitnah lah. Takut nanti isteri dia tengok kat rumah kan. Alamak Mana lelaki aku. Masalahnya dia dah cukup misai. Alamak, cukup misai bukan, dia bukan cukup misai. Dia cukup jambang. Dia dulu tak ada misai. Dia memang jambang je ada. Aku rasa dia ada misai di jambang. Ya. Tapi dekat sini dia cukup jambang. Aku dalam tak tahu podcast kenapa. kita panggil dia John ke? Ya, kita panggil dia John. So aku confused. Dalam siri kita kat sini ada orang panggil dia nama lain. Zulfazli kan. Zul. Pak Zul. Di mana Pak Zul? Okay. Apa okay, sebab kita nak buat tujuan kita ke Jakarta ke ataupun aku rasa tujuan tu semua dah tahu kot. Pertama sebab nak ulang kita nak memerhati. Inilah untuk viewer yang tak okay, tak payah cerita. Aku akan letak dekat atas. Sini Cut. Belah kanan. Korang tengok episod 6 dengan episod 7. Tekan yang C tu. Nanti korang tahulah kenapa kita kat sini. C ke I? C. Apa yang I? Dia cakap kat atas tu, aku nak ajar orang YouTube lah. Kat atas tu ada butang I tu, dia akan tunjuk senarai video yang kita akan letakkan. Sebab itu kena. Tapi kalau dekat sini dia bukan C. Dia C. Dan I dia bukan I. Belagak. Dia E. Okay, belagak. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe kat bawah. Sebab aku tengok banyak masalah adalah orang tak subscribe tapi dia tengok. Ya, betul. Dan kalau korang suka konten kita orang, tolonglah like. Ataupun kalau tak suka pun just support supaya kita dapat lebih gempak. Betul. Aku sebenarnya nak cerita sikit lah. Sebab ini kali pertama kau datang ke Jakarta? Betul. Ini pertama kali aku kat Jakarta. Dan kenapa bagi aku nampak pada awalnya kau struggle untuk cakap Indonesia.
Betul. Aku ada cabaran tu lah. Ni, sejak akhir-akhir ni aku dengar kau cuba nak bercakap bahasa Indonesia dengan aku. Padahal kita orang Malaysia. Ya, hari ni hari ketiga. Ya. Ya, betul. Betul. Aku punya ya pun aku dah ya. Aku perasan benda tu. Bila aku bercakap dengan korang pun kan, aku akan sebut ya. Astaghfirullahalazim. Bila tak, sebab dia aku tak tahu, sebab aku nak cakap bahasa orang lokal kan, supaya tak ada gap antara kita dengan orang lokal bila kita bicara. Aku rasa ini bukan masalah kau ataupun ngobrol. Ini masalah orang Malaysia yang pergi luar negara, macam UK. Dia pergi 2 hari je bro, tapi balik-balik slang. What's the man breaking into the rooftop? Breaking into the rooftop. Jangan. Kalau siapa tak tahu breaking into the rooftop tu apa? Tebuk atap. tak kau kata tadi kan, aku pertama kali kata kan, ni pertama kali aku kat Jakarta, dan aku rasa macam aku punya nasib agak kurang baik sebab banyak sangat benda berlaku. Pertama, kau nak cerita? Bukan cerita, aku tak nak cerita. Kau yang cerita. Aku nak tanya. Okay. Kenapa benda tu bertubi-tubi jadi dekat kau? Okay, pertama, beg aku hilang. Setibanya aku di Jakarta, beg aku tak ada. Sebab beg aku kecil, tapi ada barang-barang yang kita bawa tu tak boleh nak hand carry ke dalam kabin. Jadi kita check in. Yang dalam beg dia tu ada Mercedes-Benz bro. Mercedes-Benz. Minyak wangi. Tapi bila aku dapat tahu benda tu hilang, dalam otak aku kan, aku dah lah suruh dia yang check in kan. Lepas tu benda tu hilang, and dia nampak macam dia sayang gila benda tu. Aku fikir kan, berapa harga? Aku nak Google tak berani. Mana tahu harga tu 1,000 ke mana lah. Macam aku nak ganti ke, nak tiba-tiba nak caca bagi hadiah ke. Gila babi Mat. Bad mood sikit lah. Okay, tu satu. Sekejap, kita boleh mencarut dia kat YouTube. Tak boleh. Kau mencarut tadi? Aku cakap gila babi. Jangan. Okay, sensor. Jangan cakap gila babi. Okay, minta maaf. Okay. Itu pertama. Lepas tu hari kedua semalam, aku punya, ini paling best. Ini menyebabkan John tak dapat sertai podcast kita malam ni. Dia jadi IA. IA. Sebab aku punya kacamata pula. Itu kacamata. Kacamata. Tak, dia sebelum kacamata ni ada kisah sebelum lagi. Apa tu? Hotel kita. Kenapa? Ya. So cerita dia, aku rasa yalah. Hari kedua punya masalah. Yang cermin mata hari ketiga. Nanti di explain. Hari kedua pasal hotel. Partly tu salah aku lah. Sebahagiannya salah aku lah. Sebab aku ingat dia, aku book hotel kita yang pertama yang kita book tu through satu website booking lah. Dan aku ingat dia cancel aku punya booking, reservation. Rupanya aku salah baca ke apa ke. Aku cakap kat korang yang kita punya booking dah cancel. Lepas tu John pula book terus hotel satu lagi, yang hotel kita duduk sekarang ni. Lepas tu bila hari kedua aku tengok balik, yelah aku tengok macam bila dia orang nak refund aku punya duit ni kan. Tak, dia cakap booking platform tu dah refund ke dia. Sekali duit tu bukan duit refund. Itu bukannya duit refund, tapi tu duit untuk bayar di hotel ni lah. Hotel yang pertama tu. So aku confused sikit. So cerita dia, hotel pertama tu aku tak refund lah. So burn lah. Dia tak burn kerana John berada dekat sana. Burn jugalah. Sepatutnya tak perlu pun duduk sana kan. Tak perlu ada 2 bilik. Bukannya kau bagi 10 orang kan. Pergi berapa orang ke? Astaghfirullahalazim. Tapi aku rasa sebab itulah ayat pertama yang diturunkan ke muka bumi ni adalah Iqra. Bacalah. Betul lah tu. Kena baca. Tak, sebab dia tulis apa tau, your reservation is okay lah, whatever lah. Aku pun dah malas lah fikir. Your request is not fulfill lah. Benda tak, aku senang cerita. Masalah syarikat-syarikat yang kat luar sana tu kan, kau kena faham tahap edukasi masyarakat manusia. Kau nak kata aku ni kurang bijak lah? Bukan. Dia, walaupun kau kadang-kadang kau master ke, kau PhD ke, tahap orang kena scam tu banyak tau. Even, ni cerita pasal scam orang yang ada PhD pun ataupun yang berpendidikan tinggi pun yang paling banyak sebenarnya kena scam. Oh ya? Banyak. Aku tak tahulah data dia daripada mana, tapi ini aku baca. Aku tak ingat daripada mana, tapi itu yang aku baca lah. So kepada syarikat-syarikat yang kat luar sana tu yang bagi ayat berjela-jela email, aku tengok panjang tu kan. Kadang-kadang macam kau punya
apa cermin mata yang hilang ni kan. Grab tu reply aku, dia nak cakap dia dah jumpa. Cerita je lah dia dah jumpa. Kenapa dia nak tulis panjang? Apa yang kau chat? Ya, tak, dia akan hantar email. Aku cakap request. Aku punya ayat simple je. My glasses lost. Lepas tu dia reply panjang siap. Panjang tu. Apa instruction? Arahan? Tak tahu lah. Aku tak baca. Yang aku tahu dia sedang ada usaha nak cari ke tak. Cerita je lah. Okay, kami sedang mencari. Dah settle lah. Tak payah nak tulis panjang-panjang. So, itu yang buat kau confuse. Aku faham benda tu. Sebab semalam aku encounter benda yang sama. Macam aku tak faham apa the whole context apa dia nak tulis. Tapi dia cerita panjang gila. So next time jangan tulis panjang-panjang. Kalau macam cakap please contact ni untuk dapatkan bilik macam tu. Kan senang. Apa lah. Okay, tu satu hal lah. Okay, tadi kau dah sebut tadi. Yang ketiga tu kacamata. Cermin mata aku. Cermin mata aku tertinggal dalam Grab lah. Baru buat. Cerita yang tadi kau cerita. Cermin mata ni baru buat. Ipan tak pernah pakai kacamata. So cermin mata ni dia baru buat. Bawa ke Indonesia. Tinggal dalam Grab. Tak, masa aku letak dekat aku sangkut dekat belakang kerusi pemandu. Dan masa aku letak, dan masa tu aku penat lah, aku letak, dan dalam otak aku memang fikir ni mesti aku tertinggal cermin mata ni. Memang betul tertinggal. Tapi aku nak bagi tahu driver tu memang sangat-sangat baik. Dia tolong aku lah untuk uruskan benda tu, walaupun aku tak angkat call dia tadi. Dia terpaksa tunggu aku lama tau sebenarnya. Kita pun busy juga. Ada pertemuan tadi dan dia tunggu aku lama. Jadi aku serba salah. Lepas tu kali kedua berjaya, dan aku dapat balik cermin mata aku. Dan paling penting aku nak cerita, aku nak bayar, nak bagi tips lah, nak bagi macam penghargaan macam lah. Duit minyak lah. Penghargaan lah kan. Menyusahkan dia sebenarnya kan. Itu bukannya kerja dia pun kan. And kalau korang nak tahu, jalan dekat Jakarta ni memang macet. Macet tu apa? Sesak. Sesak gila tu. So bila benda tu berlaku, kau nak ke sana ke sini memang makan masa. Betul. Sampai kan ada satu hari tu aku tak naik, bukan aku, John, dia tak naik Grab kereta. Dia ingat naik motor lagi laju. Sekali dia naik Grab motor pun sejam juga. Dia berkangkang lah dekat atas motor tu sejam. Tak, aku perasan kalau dekat Jakarta ni dia punya kesesakan trafik dia less than kurang daripada 10 km ambil masa 1 jam. Purata. Tapi weekend dia okey sikit. Weekend dia okey. Hujung minggu dia okey. Okey, balik pada cerita dia tadi, Grab driver tu dia tak nak ambil duit Irfan. Tak tahu aku terharu lah. Sebab aku terharu. Rajuk ke apa aku tak tahu lah. Aku terharu. Tapi gaya dia cakap tu memang dia tak nak duit tu, memang dia nak tolong aku. Dia ikhlas. Terima kasih Bapak Kudrin. Nanti mungkin aku try. Aku lupa nama dia. Maaf Pak. Kau kena make friends. Mungkin kalau contoh dia ada anak kan. Kau tolong anak dia masuk universiti dekat Malaysia. Oh lama, itu lagi aku tak tahu berapa tahun lah. Tak kisahlah, mana tahu kan. Rezeki kita masing-masing kan. Dan itu je lah. Dan aku dapat balik, pertama aku dapat balik beg aku, Alhamdulillah. Lepas tu aku dapat balik cermin mata aku, dan duit booking tu lah aku tak dapat. Itu je lah. Dan hari kedua, kau tahu tak sebenarnya dekat Indonesia, dekat Jakarta ni ada perlawanan badminton? Aku tak tahu. Tapi aku masa aku hari yang aku pergi Gebeka, yang pagi-pagi aku pergi jalan tu, hari kedua kan? Hari Jumaat semalam. Hari kedua lah, Jumaat. Hari Jumaat tu aku yang first pergi situ. Saja jalan minum kopi kan. Aku carilah kedai kopi sebab aku tahu taste Ipannya style kopi macam mana. Dia style kalau dekat Malaysia, boleh lah aku mention. Kalau kedai-kedai kopi ni boleh mention kot sebab dekat KL. Lokal. Lokal, kita support brand lokal lah. Monet kat mana? Monet kat Taman Melawati. So vibe dia macam tu. So bila aku tengok ada satu cafe ni, aku pergi. Masa aku tengok ada Daihatsu Indonesian Masters. Okay lah, aku macam tak suspect apa-apa lah. Dia macam mungkin something lah. Tapi dia jual tiket kat aku. Ni ada ni Pak, perlawanan bulu tangkis
tangkis tu badminton kan. Aku cakap dia badminton kan. Badminton. Ada Thailand ada ni ada. Malaysia ada. Ya ada apa ada. Rupanya ada Lizija. Aku Google. Lizija dengan aku pun Google. Doubles women pun ada juga hari Jumaat tu. Tapi malangnya dua-dua tu kalah lah. And Lizija kerana keracunan makanan. Ya, aku tadi pun aku baru Google juga update tentang apa perlawanan badminton Masters Indonesia Masters 2024 dan dia ada keracunan makanan lah, dan aku harap Lizija kembali pulih. Get well soon. Ya, mungkin dia punya perut dia terkejut kot dengan masakan-masakan dekat Jakarta ni. Itulah aku rasa kan. Masalah sukan ni macam badminton ke apa. Kau cakap kau tak tahu kan, aku pun tak tahu. Sebab aku rasa kurang. Orang Malaysia ni dia akan sokong badminton bila Lee Chong Wei main. Kau tahu sebab apa? Tak confirm Lee Chong Wei menang. Yelah, ranking dia antara 1, 2, 1. Tapi sekarang ni macam orang macam dah tak ambil pot dah. Macam okay. Mungkin kita perlu beri masa sikit kat Lizija untuk. Tapi berbanding bola. Okay. Bola sepak kita kira tersingkir awal tau. Grouping kita singkir awal. Sebab kita kalah pertama dengan Bahrain. Kalah dengan Bahrain. Okay. Kita hanya seri dengan Korea Selatan 3 sama. Ranking dia keempat lah. Maybe top 20 kot in the world. Top 30 ke top 20 aku tak ingat. Kita 130. Lepas tu kita tersingkir seri. Sebab kekurangan kita seri tu dengan South Korea, Perdana Menteri Umum kita dapat 5 juta. Kau bayangkan kau kira macam kau tersingkir awal, kau dapat duit 5 juta. 5 juta tu untuk apa? Perdana Menteri aku tak tahu lah. Dekat ke FAM lah. Ke FM. Ke apa kalau Indonesia macam mana? FRM. FRM. So nampak mungkin disebabkan satu faktornya adalah aku tengok banyak cerita tentang ada satu brother ni, Chinese ni, dia jual motor dia disebabkan nak bagi Qatar. And then orang sponsors ni nak ganti balik motor dia lah apalah. So macam bola sepak ni macam salah satu sukan yang mungkin menyatu kepadukan semua rakyat Malaysia. Dan dia jadi simbol lah. Kehidupan lah kot. Kehidupan lah. Mungkin fan bola yang terpaling bola mungkin boleh komen kat bawah. Aku tak nak cerita lebih sebab aku bukannya commentators bola. Tapi kau pun aktif juga dalam scene bola dulu ni kan. Tifo Arena lah, SC Barai. Aku cuma rakyat biasa. Yang memerhati lah, yang meminati bola. Saya tak pandai main bola, saya kaki bangku. Humble kan. Humble brag kan. So aku rasa tapi jap, Malaysia dah tersungkur lah ni. Tersingkir. Tapi kita ucap tahniah kepada rakan-rakan kita daripada ASEAN, terutama sekali Thailand dan juga Indonesia. Indonesia pun dapat ni. Okay, Thailand dia masuk sebab dia nombor 2 ke nombor 1 dalam grup dia. Tapi Indonesia surprisingly dia dah macam hampir nak terkeluar tau. Surprisingly game last group F tu seri dengan antara Kyrgyzstan dan juga Oman. Okay. So bila dia seri match tu, Indonesia berjaya layak dapat spot yang terakhir dekat the best third place. So kira ada kan kita ada 6 group kan? So 4 daripada 6 tu akan pergi ke next round. So Indonesia layak pergi ke next round. Tahniah kepada teman-teman di Indonesia. Teman-teman kita lah sekarang. Dah kamcing lah sekarang. Betul. So kita break dulu. Boleh? Sebelum kita pergi, aku pun saya nak cuci muka sekejap. Sebelum tu lah aku rasa kita owe our viewers an apology lah kalau kita rasa sedikit apa. Tak ada, aku rasa energetic ni. Energetic sebab aku nak keluarkan kaki aku sebenarnya penat tau hari ni. Tapi kita terpaksa buat podcast juga untuk korang, betul tak? Tiba-tiba nak menangis. Tak, aku bersila. Aku nak gerak kaki aku je. Okay, bertemu. Ini semua kau punya favor lah. Favor lah. Cakap pun tak betul. Okay, kembali selepas ini. Kita nak cerita pasal pengalaman manis kita di Jakarta. Tapi sebelum tu kita kena ada benda manis. Benda manis Kau nak aku keluarkan benda manis tu?
Okay, kau sabar sekejap. Masih aku pegang. Bismillah. Test. Okay, disclaimer betul kan? Betul. Disclaimer, kita bukan nak jadi food reviewer. Kita takkan buat konten-konten food reviewer yang sedap, gempak, sedapnya, manis. Portion besar. Portion berbaloi. dah sah-sah besar. Orang pun tahu, takkan nak cerita kan. Itu ada. Ceritalah rasa apa. Okay, masa tu kita nak try dulu ni. Okay, kat sini kita ada. Okay, aku rasa bagi Kai pilih. Dia tunjuk. Kita ada kuih. Okay, dia tunjuk, kau bagi tahu apa nama. Okay, boleh? Boleh. Okay, Kai, tunjuk Kai. Kau nak apa, Kai? Okay, ni Kai ni. Kalau kita duk sebut nama Kai kan. Ni orangnya kan. Nanti kau nak ni. Kat bawah kan. We want more of Kai. Daun pisang Okay, daun pisang nama dia je aku cari. Daun pisang. Bukan daun pisang Betul lah. Betul kan? Okay, nama dia arem sapi. Arem sapi. Okay. Sapi ni lembu sapi kan? Lembu. Ya. Adakah dia ada daging? Tapi ni kuih. Tapi kuih pun tak semestinya manis kan? Dia ada savory. Pulut panggang. Okay, cuba kau buka. Ni aku pegang berat ni. Aku rasa kena ada mic yang itu kan. Allah. Tebal juga dia punya lepas. Ya. Pulut panggang lah. Pulut panggang Arem ni apa Kalau teman-teman di Indonesia mungkin boleh komen dekat bawah. Aku buat tapai. Buat tapai? Alamak. Tak. Ni bau daun pisang Okay. Mana sudu? Kau ambil sudu je. Ada sudu. Okay. Siapa nak rasa dulu ni? Kau Aku rasa dulu Dia macam, yelah pulut panggang lah. Kalau korang boleh nampak pulut panggang ni. Bismillah. Tak jauh beza pun Malaysia dengan Indonesia kan. Kita kan serumpun. Apa beza dengan Malaysia punya pulut panggang? Pertama, tebal lah. Kalau pulut panggang dekat Malaysia ni, dia agak tirus dan nipis. Dan aku rasa macam aku tak dapat rasa sapi tu, lembu tu. Dia punya nasi punya rasa tu dia overpower. Dia terlalu kuat. Kenapa tu? Allah. Kau tak baca bismillah kan? Enggak, aku baca tadi. Oh, baca okay. Mungkin aku expect dia macam pulut. Betul. So aku tak get ready macam tu sebenarnya nasi dia macam gulung-gulung dengan daging. Okay lah. Tapi daging dia aku tak rasa je aku sekali. Dia bukan daging yang besar tu. Ya, aku kurang rasa nanti kita bagi daging feeling dia tu. Okay. Ini aku pula pilih. Tadi Kai dah pilih, aku pilih pula. Okay, kau pilih. Next. Aku suka yang macam ni. Ni macam tepung pelita. Okay. Sementara aku cari gambar dia. Nama dia. Dia macam ada jelly. Jelly Ya, aku tengok ada. Oh lama. Aku tak ambil gambar dia tadi. Jadi aku tak tahu nama dia apa. Ya. Okey lah. Kepada orang Indonesia yang tahu teman-teman, nama apa. ya. Ni apa nama dia? Tapi aku panggil dia tepung. Ada. Bugis mandi. Kan aku cakap macam badak berendam. Bukan badak berendam Badak berendam lebih kurang macam tu kan. Ni aku try dulu. Okay, kau try. Interesting kan. Kau try. Dia ada sudu kat dalam. Ada sudu. Nanti aku nak tidur. letak bantal dekat makanan kan. Aku pegang mic kau. Inilah masanya kita perlukan mic stand. Tak boleh bawa masalahnya. Besar. Keras tu. Tak muat lah. Keras. Yang warna-warna ni, traffic light ni. Dia betul juga traffic light kan. Bugis mandi nama dia. Kelapa kelapa manis. Warna undi. Aku ingat macam boleh nampak. Tunjuk kan. Isi dia. Tak, dia ada kelapa manis. Dia macam ni apa? Kelapa manis kan. Kelapa yang dah dimasak dengan gula tu. Dia jadi gula. Macam dalam apa ketayap punya feeling. Lemak-lemak lemak-lemak manis. Lemak daripada santan kan tu. Kuah dia santan kan. Kuat. Apa yang kuat? Aku rasa dia punya kelapa ni Aha. something. Aku rasa. Okay.
Tapi aku tak suka sangat. Okay, kau pula pegang aku punya ni. Aku tak berapa favor benda ni sebab aku rasa tapi dia okay. Dia bukan tak sedap. Aku tak, dia punya tak kena tekak aku. Tapi Dia lemak daripada santan pun tak rasa kuat sangat, tak rasa lemak sangat. dia bukan Dan santan tu. Manis kelapa tu pun aku tak berapa tangkap manis tu. Jadi kalau yang tak berapa suka manis, mungkin sukalah benda ni. Kan? Okay. Next. Aku Kai, kau nak apa? Aku ambil ni sebenarnya. Sebab it reminds me of ketayap. Tapi nama dia jap, kau pegang. Kau makan dulu. Aku makan dulu. Aku nak cari nama dia. Okay, nama dia adalah Memang sebiji ketayap. dadar gulung. Dadar gulung. Aku rasa orang kat sini memang suka panggil telur dadar. Kat Malaysia pun panggil telur dadar. Betul. Tapi takkan kuih pun dadar. Dadar tu mungkin maksudnya senada. Alamak. Apa dia? Oh, tak juga kan. Kesian aku kena pegang mic ni. Tadi kita beli berapa ni semua? Tak ingat tu. Dalam tadi kau cakap tadi dalam RM20 lebih. Di situ dalam beg aku. RM20 lebih tadi kan? Mungkin lah. Kurang RM20 sebenarnya tadi. Aku tak ingat. Agak lumayan sebenarnya. Meh. Ni tak? Ketayap lah basically. Tak. Kan? Betul tak? Gua rasa lah, aku tak tahu kuih ketayap rupa macam mana. Aku suka warna hijau dia. Ketayap. Okay. Apa beza? Ya. Apa beza dekat? Aku perasan manisan dia tak berapa manis. Dia just nice. Macam ni, aku memang expect manis lah. Tapi bila rasa, dia balance dengan rasa lemak dia dan kurang manis. Ni pun sama. Adakah sebab kita punya kuih kat Malaysia ni memang manis dia extra? Aku rasa disengaja maniskan kot. Ya. Yeah. Kerana kalau aku rasa, mungkin sebab orang Malaysia kalau tak manis dia tak boleh masuk. Ataupun dia tak nak makan, ataupun memang kita mencari penyakit. Ya. Dan betul lah. Penyakit diabetes ni antara pembunuh utama di negara kita. Aku walaupun aku gemuk, aku cuba untuk kurangkan air manis. Aku minum air suam hari-hari. Kecuali kalau aku stres je, ataupun aku sendiri rasa pening kepala, sebab macam dah tak ada gula dalam badan aku, baru aku tengok aku minum air mana-mana yang mengipik lah. Dan aku rasa berhentilah viralkan makanan-makanan manis yang bagi aku sangat mengarut. Kromboloni lah, apalah yang kromboloni tu aku rasa okey lagi. Yang baru-baru ni aku tengok yang tapak kuda. Tapak kuda kecil. Tapak gajah. Tapak gajah bro. Ya. Itu aku tengok nak makan pun seksesnya. Ni nak pegang pun. Aku nak jam terus. Ni. Kau teruskan. Aku sambil kau makan aku cerita lah. Okay. Tadi aku pergi beli ni. Ini apa tadi? Cara dia, kedai tu kecil tau. Tapi ramai gila orang pergi masuk. Aku tak tahu. Nama kedai ni lupa nak cakap. Nama kedai ni Sariyanti. Sariyanti Jeb punya isteri. Sari-Sari. Dia, aku tak tahu famous ke tak, tapi nampak macam ramai orang pergi lah. So alamak, aku tak ada gambar kuih tu. Kuih yang ni. Jadi aku tak tahu nama dia apa. Tapi mungkin macam, kau boleh rasa dulu? Agak-agak kot. Agak-agak? Tak, aku rasa yang dalam biji-biji ni sama je macam yang dalam tu. Ya. Lepas tu dia jadi, bagi Kai. Tak pun kita suruh Kai yang makan dulu. Kai makan dulu Kai. Kau rasa Kai? Aku macam takut nak makan. Okay, sementara Kai rasa makanan tu, apa pemerhatian kau sepanjang 3 hari di Jakarta? Okay, sebelum ni kau pergi Jakarta pernah kan? Pernah pergi Jakarta sebelum ni kan? Berapa lama kau duduk? Total semua ke apa? Maksudnya total semua untuk ke? satu trip tu lah. Satu trip tu berapa lama purata? Paling lama pun aku pergi hari tu dengan isteri aku, dengan anak aku, dengan mak aku, dengan adik aku, 28 sampai 3. 28, 29, 30 5 hari.
5 hari. Oh lama juga. Tapi kau duduk setempat kan? Kau duduk setempat kan? 5 malam. 5 malam mana 6 hari lah. 6 hari. Tapi masa tu mungkin kau fokus dengan family kan dan berjalan. Kurang sikit bergaul ataupun takkan aku tak bergaul dengan bini aku. tak, maksudnya bergaul dengan orang tempatan lah. Dalam Grab pun aku borak agak. Borak agak lah. Tapi Cuma kali ni lain sikit. mungkin dengan kawan-kawan, dia macam kau boleh jalan jauh. Sebabkan bila aku ada anak kecil, ni masalah travel dengan anak kecil lah. Sebab yelah, kau tahu lah budak-budak kan, baby kan tak pakai pampers. Ya betul. Kadang anak aku ni kulit dia sensitif. And muka dia putih lagi. Dan cuaca dekat Jakarta ni dia bahang dia lain macam. Yes, dia tak panas. Dia humid, bahang humid dia. Betul. Macam first aku tengok Ipan struggle gila nak cope dengan weather kat sini. Tapi sekarang aku dah okay sikit lah. Dia macam dah orang Jakarta. Ngobrol pun bisa ngobrol. Kau tengok aku dah cuba nak dakyah dia balik, dia tak boleh. Dah tak boleh. So beza dia adalah kali ni aku duduk bukan dekat Jakarta Pusat. Aku duduk kat Jaksel. So kau dapat tengok lebih jauh lagi. And kita punya tempat yang kita pergi pun outskirt kat semua. Ya. Ke dalam Jakarta lah sebenarnya. Betul. Dan kalau korang di sini tingkap. Dan kalau tengok Saujana Mata Memandang. Saujana? Ya, Saujana Mata Memandang. Saujana Mata Memandang, bumbung dan bangunan rumah. Maksudnya kita nak gambarkan Jaksel tu sebahagian daripada Jakarta. Besar. Kan? Dan jalan dia kecil. Betul. Kan? Itu sebab dia macet apa semua lah. Aku tengok taman-taman perumahan rumah dekat Jakarta ni, dia lebih macam dekat cerita Doraemon. Macam Jepun punya vibe. Vibe dia aku rasa macam Jepun, macam cerita Shinchan ke Doraemon ke apa. Kecil tu. Kecil. Tapi bestnya adalah aku tak nampak benda parking kat luar, kereta kat luar rumah dia. Betul juga Tak ada. Berapa purata kereta satu rumah? Betul lah. Aku rasa itu pemuatan yang bagus. Dalam rumah dia memang ada garage ke apa macam dekat US. Dan dia tak mengganggu macam kita. Aku tak tahu kenapa orang Malaysia buat rumah tak fikir tentang masalah parking. Betul. Terutama yang flat-flat zaman dulu-dulu kan. Takkan kau tak boleh bayangkan next generation kereta banyak. Kau buat rumah tinggi, lalu kena parking tepi bahu jalan. Rumah tinggi tu satu hal lah. Aku tak nampak dekat Indonesia ada masalah tu. Cuma masalah dia adalah kereta bergerak terlampau banyak. Terlampau banyak. Tapi parking aku rasa tak ada masalah. Betul. Kan? Tak perasan lah. Bila kau sebut tu baru aku terfikir lah. Tak ada orang parking kat bahu jalan. Betul. Kalau kat Malaysia dah bersepas siut. Cuma trip kali ni dia lagi special, lagi istimewa sebab kita punya misi adalah untuk bersilaturahim bersama teman-teman Indonesia sempena pilihan raya Presiden Indonesia 2024. Kalau korang nak tahu lebih lanjut sikit pasal penerangan pilihan raya di Indonesia, boleh tonton kita punya episod 6 dan 7 lah. 6 lah. 7 tak sangat. Dan kita banyak berbual lah dengan orang tempatan, macam driver ataupun apa yang meniaga di warung-warung tepi jalan kan. Dan juga teman-teman daripada apa parti politik. Betul. Media. Aku nak mula dengan ni lah pergaulan kita dengan warga tempatan yang dalam sektor servis ataupun perkhidmatan, apa panggil? Gojek. Macam Gojek ataupun apa macam kenapa? Air dia macam kuat. Kau terus. Elok lagi kan? Okey. Terus. Kita mungkin boleh mula dengan kita punya pengalaman bergaul dengan warga tempatan dalam sektor customer service ni. Kan? Contoh macam driver ataupun apa pelayan dekat restoran, kafe ataupun di hotel kan. Aku perasan dia punya servis dia kepada pelanggan tip top. Aku boleh bagi 5 bintang. Sebab dia punya apa panggil friendliness, dia punya kemesraan. Yes, kemesraan dia dengan pelanggan tu. Direct translation. Jauh beza lah kalau aku boleh katakan.
Okay, aku pernah datang sebelum COVID dengan after COVID. Masa aku datang mula-mula kat Indonesia, first time aku jejakkan kaki macam kau, Virgin Jakarta guy lah. Bukan maksud lain, ni Virgin. Ya. Saja aku dah explain lebih, takut orang komen salah. So bila kau datang, kau macam terkejut macam ada orang buka pintu kau. Dan aku rasa segan. Dia punya servis tu extra. Lepas tu pintu tu dah automatic. Dia macam nak masukkan kau lagi kat dalam tu. Macam ni. Jap. Ada pisang kan? Ya. So aku nampak dia bukan kemesraan, friendliness. Dia macam sopan santun dia tu tinggi. Dia berbeza dengan apa yang kau bayangkan dekat Twitter ke apa. Yang orang cerita pasal apa? Konoha. Indonesia ni Konoha lah apalah. Tapi kalau kau tengok cara dia layan tetamu, dan Ipan juga tadi point out something masa kita dekat kafe, dia layan orang Indonesia pun sama. Dia maknanya bukan treatment kepada bule ke. Bule ni Bule tu apa? Mak Saleh. Bukan Ataupun orang luar. Ataupun orang luar. Sebab muka kita pun muka Indonesia bukan dia tahu pun. Ya. Even kalau kau cakap bahasa Malaysia, kita berbual bahasa Malaysia, dia ingat kita orang Padang. Oh. Ataupun Riau. Riau ke, tapi mostly Padang lah. Padang Bukan Padang, Sumatera. Sebab Riau tu dia seakan-akan dengan bahasa logat dekat Johor. Betul. So memang aku tengok orang kat sini pekerja lah. Orang kata karyawan kat sini, karyawan ni pekerja. Kalau orang Indonesia panggil karyawan. Dia orang memang menghargai kerja dia orang. Betul. Dan kalau dia orang buat kerja tu, dia buat dengan sungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Dan sebab itu aku tengok kualiti dia orang. Contoh dalam buat air ke apa kan. Kopi dia orang sedap tu. Sedap. Sekarang aku pergi kedai, dia serve aku air kopi tawar. Betul. Kecuali kau minta memang kopi tawar lah. Tapi memang superb. Ya. And aku nampak perbezaan tu, bukan aku nak kutuk orang Malaysia. Cuma kau bayangkan aku pernah pergi kedai. Aku tak expect lah orang lain aku macam raja kat kedai. Kedai apa nama? Kedai warung tepi jalan. Tapi bila kau minta order tu, senyum sikit. Betul. Kalau tak senyum pun jangan buat muka masam. Ya. Kadang-kadang kita tahu korang penat. Kita pun penat. Cuma jangan rasa terpaksa. Mungkin jangan ambil mudah dengan kerja yang kita ada. Ataupun bos-bos kat luar sana, jangan bagi pekerja anda tu kerja lebih masa sangat. Ataupun kalau diorang kerja straight for 4 hours, 3 hours, bagi diorang rehat. Betul. Aku rasa rehat penting untuk pekerja. Aku rasa kita kena tekankan benda ni kat sini lah. Bukan setakat kita perlukan gaji bermaruah, tapi masa rehat yang bermaruah juga kena ada. Masa rehat bermaruah. Ya. Aku rasa dah boleh jadi filosofi. Selain daripada tu yang aku boleh nampak sebab kita banyak berinteraksi dengan teman-teman dan rakan-rakan daripada parti politik, organisasi-organisasi besar di Indonesia. Aku nampak budaya diorang menguruskan organisasi pun berbeza. Jauh beza, dan aku rasa banyak kita boleh belajar. Bagaimana ni kalau kita cerita tentang parti politik lah. Parti politik ni tidak boleh lari daripada sistem latihan anggota ataupun ahli. Kalau di Indonesia dia panggil pengkaderan lah. Di Malaysia pun ada menggunakan pengkaderan. So bagaimana dia mempersiapkan dia punya ahli ataupun pimpinan dalam parti untuk ada pengalaman yang mencukupi mengemudi organisasi, kan? Dan itu memerlukan komitmen yang besar daripada parti politik untuk melatih, kan? Dan aku perasan dekat Indonesia dia punya umur belia tu 40 tahun. Dia macam Malaysia dululah. Kalau belia kita 40 tahun, tapi sekarang dah 35 30. Dah turun ke 30 masa menteri yang sebelum ni, Belia dan Sukan, Syed Saddiq. Tapi dekat Indonesia masih 40. Tapi di Malaysia, kalau macam contoh Parti Keadilan Rakyat, dia punya perlembagaan untuk pemuda ataupun Angkatan Muda Keadilan adalah 35 tahun. Dia punya cut off age dia. Kan? Masalah yang timbul adalah bila kita rendahkan lagi umur untuk definisikan pemuda tu, umur masuk ke dalam organisasi pun semakin rendah lah. Aku rasa dan masalah ditimbul bila tak ada satu usaha untuk memberi latihan kepada orang-orang muda ni. Sebab bila orang muda masuk, dia mesti ada pengalaman yang mencukupi untuk mewakili organisasi, untuk menguruskan organisasi, kan? Jadi
latihan dan pembelajaran. Proses pembelajaran tu mesti berlaku awal. Tak pun aku rasa contoh untuk ni contoh aku ambil contoh kat Jalan lah. Kenapa dia turun ke 40 ke 35 untuk galakkan lebih ramai orang muda betul. masuk politik. Betul. Cari calon ke apa kan. Tapi aku rasa kita semua terlupa satu benda yang mana pengalaman tu juga penting. Betul. Tanpa contoh memang kau galakkan orang yang berusia 20 tahun 25 tahun tu dah jadi legislatifnya part which is ahli parlimen ke apa. Ahli parlimen, adun. Pembuat dasar lah. Pembuat dasar. Tapi at the same time kau kena ada pengalaman. Betul. Walaupun sekecil-kecil pengalaman kau dalam pengurusan ke as a negotiator ke pun kena ada. Sebab itu kadang-kadang aku tengok sistem pendidikan Malaysia ni kita ada koko. Curriculum. Pengakap apa semua kan. Benda tu Badan uniform lah. aku rasa orang adik-adik lah aku cerita the next generation lah kena ambil serius benda ni. Sebab aku rasa kenapa korang kena beli uniform koko tu tanpa sebab. Sebab benda tu adalah untuk bagi pengalaman cara pengurusan organisasi. And aku tengok kenapa Indonesia dia mature dalam benda ni mungkin disebabkan diorang faham peranan tu mungkin dekat sekolah diorang. Aku tak tahu. Aku tak pernah pergi sekolah Indonesia. Honestly aku tak pernah pergi sekolah Indonesia. Tapi kalau aku cerita dari sudut aku sekolah dekat Singapura, memang kita orang diterapkan dengan nilai-nilai kepimpinan, leadership, dalam cara pengurusan, entrepreneurship. Bukan dekat sekolah menengah, tapi kat sekolah rendah. Mana umur tentu darjah 3, darjah 4 kau bukan belajar sains, matematik sangat, tapi mostly dalam bidang-bidang yang luar ni. So maybe experience tu bukannya dapat mungkin aku ada 20 tahun pengalaman jadi pembuat dasar. Bukan sebab tu. Tapi mungkin education system itu. Kalau kita nak turunkan umur contoh 40 ke 35 ataupun turun lagi 30, usia awal mana kita nak mempersiapkan anak-anak kita. Contohlah dalam nilai dalam bidang kepimpinan, pengurusan. Contoh macam sekolah politik. Adakah sekolah politik itu perlu budak-budak sekolah umur darjah 6 dah masuk? Sebab dekat Malaysia ni benda tu jadi macam tebu. Tebu. Sorry, tebu. Sebab apa? Orang cakap masuk pasti. Ni macam bingka aku try. Masuk pasti ni macam nak mendakyahkan politik. Bagi aku tak salah pun. Kalau kena dengan cara yang betul. Sebab kadang-kadang memang usia yang muda ni lah yang kau dapat. Sebab tu aku banggalah dengan Syahir Sulaiman, ahli parlimen Bacok. Dia bangga gila dia budak pasti. Dan itu mendewasakan dia. Dah sampai sekarang dia jadi ahli parlimen. Aku puji betul aku puji. So aku rasa parti-parti politik kat luar sana jangan takut untuk melabur. Bukan hanya melabur, tapi untuk memandaikan ataupun mendewasakan. Betul, mendewasakan. Mendewasakan kita punya anak-anak. Kader-kader. Kalau bahasa Indonesia. Bukan kita nak suruh orang Malaysia ni jadi semua ahli politik. Tak. Bukan. Cuma kadang-kadang tak, ini soal kita berorganisasi. Pendidikan. Pendidikan ni semua pendidikan. Kan? Kalau kita buat benda tu dengan baik, positif, I think it's good. Tapi kalau contoh kau masukkan orang untuk jadi ekstremis, itu tak payah. Kan? Tapi mungkin kena konteks yang betul. Sebab tu aku puji. Macam pasti, it's a good thing. Tapi mungkin parti politik lain tak boleh tiru lah. Cik, aku puji PAS banyak sangat kan. Macam ada udang di sebalik batu. Tak. Poin aku kembali kepada organisasi seperti parti politik, khususnya lah parti politik di Malaysia untuk memantapkan lagi sistem pengkaderan tu, supaya apabila adik-adik yang baru lepas sekolah ni yang berminat untuk masuk parti politik tu dilengkapkan dengan ilmu ataupun nilai ataupun kemahiran kepimpinan
dan pengurusan organisasi. Sebab berbanding dengan Indonesia, umur belia dia 40 tahun. Masih 40 tahun. Jadi bila jadi dia punya proses pengkaderan dia panjang tau untuk naik memanjat jawatan dalam organisasi tu. Contohlah kalau dia nak jadi ketua pemuda, mungkin rata-rata umurnya 35 ataupun 36 ataupun 40 kan. Jadi dia ada pengalaman yang mencukupi, yang mendewasakan dia untuk capai ke tahap tu kan. Tapi bila kita dah turunkan umur tu, maksudnya lebih lagi ramai orang muda yang naik ke jawatan yang tinggi dalam umur yang sangat muda. So, itu benda yang kita boleh ambil iktibar lah, benda yang baik kan. Ada apa lagi nak tambah kita punya trip di Indonesia sebelum kita menghabiskan kuih ni selepas kita habiskan podcast ni? Satu lagi yang aku tengok dekat Indonesia ni pengalaman, okay lah, mungkin trip ni punya pengalaman is that salah satunya tentang macam mana kedua-dua negara lah, Malaysia dengan Indonesia ni boleh bentuk satu, orang kata, kerjasama yang baik. Mungkin dari sudut aku nampak yang kita boleh kerjasama baik kan, bukan dari sudut kebudayaan je, tapi aku rasa dalam bentuk makanan. Okay. Kau tahu sebab apa? Apa? Sebab aku tengok kuih-kuih ni semua sama. Betul. Bahasa sama. Makan pun seakan-akan sama. Pun brand yang sama dekat Malaysia, ada juga brand yang sama dekat Indonesia. Ya, mungkin datangnya daripada Indonesia lah. So aku rasa kalau kita buka satu company kerjasama dengan orang Indonesia, kau tak rasa lagi gempak? Ya, gempak. Ya, of course. Sebab dia punya market lagi besar di Indonesia kan. Sebab penduduk Indonesia pun 200 lebih juta kan. So mungkin kita boleh buka sari-sari ni dekat Malaysia. Sari-sari Jadi sebelum kita menghabiskan kita punya podcast pada kali ini, mungkin aku nak ucapkan terima kasih lah kepada kawan-kawan yang ikut sekali dengan kita. Mungkin boleh bagi tahu sikit lah siapa yang bersama dengan rombongan kita di Indonesia. Kawan-kawan daripada AMK. AMK tu apa? Angkatan Muda Keadilan. Angkatan Muda Keadilan ni sayap pemuda bagi Parti Keadilan Rakyat lah. Ada Nabil, Nadia, Syaril. Kemudian John, of course lah. And then ada Alif Naif. Dia dalam The Muda. The Muda ni apa? Di samping ada Angkatan Muda Keadilan, ada juga NGO. NGO ni kita jugalah. Aku, Asfar, Alif pun daripada Pertubuhan Demokrat Sosial ataupun ringkasannya The Muda lah. Sebuah organisasi yang memfokuskan tentang capacity building, latihan untuk orang muda dalam jaringan politik dan pelbagai bidang lah. Dan latihan tu tertumpu kepada pengurusan organisasi dan kepimpinan. So harapan aku untuk trip ni adalah supaya kita dapat teruskan lagi hubungan kita dengan teman-teman di Indonesia, dan kita dapat menzahirkan satu outcome lah yang kita nak daripada benda ni. And lastly tambah sikit, bila kita pergi ke Indonesia ni, kita dapat pastikan bahawa orang-orang Indonesia ni sebenarnya baik je dengan Malaysia. Kalau kau orang cakap kan, orang Indonesia ni tak boleh tengok orang Malaysia. Sebab apa? Bola. Tapi sebenarnya kita ni sebenarnya boleh je hidup dengan baik. Kalau kita jaga, kita tahu apa yang orang Indonesia sensitif dan apa orang Malaysia sensitif. Betul. Lepas tu kita jangan kacau yang sensitif. Kita cari persamaan. Betul. Kau tahu apa yang persamaan? Apa? Cuba kau teka. Aku dah terlalu lewat malam untuk aku teka. Yang aku nampak yang samanya adalah, cuba teka. Astaghfirullahalazim. Apa? Cuba teka. Persamaan dia berbahasa, makanan, muzik. Bahasa bagi aku, cuba kau baca ABC dalam bahasa Indonesia. Yalah, itu pengaruh kolonialisme kan, sejarah. Sebab
dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia pula dijajah oleh British. Kalau British dia pakai ABCD, kalau Belanda dia pakai A, B, C, D. Dia sampai Z lah. Aku pun sekarang tengah struggle lah untuk So ni. kalau korang semua nak tahu apa persamaan yang aku cakap tu, korang komen kat bawah. Episod yang ke-11 nanti aku beritahu. Alamak, kena tunggu lagi seminggu lah. 11? Ni baru episod 8. Alamak. 9, 10, 11. Okay. So lagi 3 episod aku akan bagi tahu apa benda tu. Okay. So adakah kau nak habiskan kuih ni? Lepas habis podcast apa episod 8 ni. Aku dah cerita. Secara konklusi ni kita dah makan berapa banyak kek. Kek pula kuih. Aku paling tak suka yang ni. Kuat dah rasa dia. Okay, overall aku rasa ni sedap. Aku rasa ni sedap. Ni sedap. Ni yang tadi aku makan ni dia macam in between roti, dia antara roti dengan bingka. Dia punya tekstur dia. Sedap. Aku rasa okay, overall okay. Cuma yang ni je aku tak boleh terima. Oh ya? Yeah? Okay. Aku tak boleh terima. Kau pun akan tak suka juga. So yang video kau makan kek tu akan disiarkan dalam shorts. Okay, baik. Untuk kita habiskan. Betul juga. Boleh. Akan disiarkan dalam shorts. Okay. Aku akan post terus sekarang. Okay. Terakhir sekali. Ini memang betul-betul terakhir lah ni. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan di Indonesia dengan hospitality-nya yang sangat-sangat baik. Nama diorang. Boleh lah. Mungkin mention kepada Pak Dedi. Ya, Bapak Dedi daripada Katapedia. Mungkin tak payah sebut dia punya company kot. Oh, tak payah. Nanti censored kan. Kita sebut nama je sebab orang tak Google lah diorang siapa kan. Pak Dedi, Pak Ananto, Pak Patria, Sabina. Siapa? Yang cewek tu. Tak. Sabina, Bapak Nova, Bapak Teguh Adnan. Ini yang paling legend lah, Bapak Teguh Adnan. Ramai lagi kita jumpa kat sini. Dan juga kepada Grab driver yang Ifan paling sayang. Dan juga terima kasih Pak AirAsia Indonesia. Terima kasih banyak Pak. AirAsia Indonesia juga. Mas yang banyak kakak yang banyak bantulah. Kau tak back kau takkan jumpa tu. Betul. So maknanya diorang memang buat kerja. Ya, betul. Dia takkan lepas tangan macam alah dia orang balik tak ada kerja dia. So respect to you guys. Harap kerjasama Malaysia dengan Indonesia ni berterusan. Kalau gaduh pun gaduh kecil-kecil, gaduh pasal bola je. Dan bertambah baiklah. Jangan sampai memautkan. Dia haruslah menjadi jambatan untuk kita bersaudara. Mungkin satu hari nanti kita dapat keakraban itu akan jadi satu kejayaan bersama bagi kita. Dan ucapan selamat kepada rakan-rakan yang bertarung dalam betul. Pilpres ataupun pilihan raya Presiden Indonesia 2024. Juga Pileg. Pileg. So betul. Jaga diri, semoga sihat sejahtera. Gaduh-gaduh kuat-kuat, gaduh biasa-biasa. Tapi diorang sangat tenang sebenarnya. Diorang sangat tenang. Betul. Aku tengok TV pun walaupun TV tu TV nak habis lah ni. Cerita lagi. Tak apa. Aku rasa ini TV, kita save. TV ni TV parti tu, tapi parti lain pun boleh masuk. Okay, aku rasa kita boleh bincangkan lagi lebih mendalam tentang pengalaman kita memerhati Pilpres lah. Untuk episod ke-9 akan datang. Baik, terima kasih, itu saja. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Dan jumpa lagi di Bumi Langit TV. Episod akan datang di Bumi Langit TV. Perbincangan Bumi Langit TV. Bumi Langit TV seputar perbincangannya. Perbincangan seputar di bumi dan di langit.